Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada kedua-dua pengacara majlis dan terima kasih kepada anda semua yang ada datang dekat sini, beramai-ramai dekat sini. Dan saya harap pada awal ini sehingga habis bual bicara ini anda berada di depan kita kerana ada banyak peluang dan ruang yang dapat anda kecapi kalau anda dengar betul-betul kerana saya membawakan mereka atau figura-figura yang boleh memberikan manfaat daripada bual bicara bersama dengan saya pada hari ini. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan juga Datuk Jamal, Cik Amin, dan hari ini kita santai-santai untuk kita mengetahui apakah peluang dan ruang, yang saya ulang balik, apakah peluang dan ruang yang dapat kita kecapi kalau kita betul-betul ingin menceburkan diri dalam bidang pertanian. Dan untuk pengetahuan semua yang ada di sini, di hadapan saya ini ada barisan-barisan daripada agensi-agensi kementerian yang ada di sini. Mereka bos-bos semua ada di sini. Khasnya adik-adik, belia-belia, remaja-remaja dan tuan-tuan dan perempuan, kerana kita harus melihat bahawa satu ruang perniagaan, jangan cakap pertanian tapi perniagaan yang begitu besar yang masih lagi belum 100% diterokai oleh orang-orang ataupun rakyat Malaysia. Kerana sebagai contoh, selalu kita dengar bahawa setiap tahun kita mengimport banyak makanan-makanan masuk ke dalam negara kita. Dan salah satunya ialah hari ini kita nak bincangkan juga apakah kekuatan kita sebagai negara kita sendiri Malaysia dan juga rakyat dalam negara kita, bagaimana kita mengambil peluang dalam sektor pertanian untuk menjadikan sektor pertanian ini adalah perniagaan kepada kita. Dan kita ada orang kuat dekat sini. Datuk KSU ada dekat sini. Datuk Jamal, seorang figura legend dalam bidang seni suara, tetapi hari ini telah involvekan diri dalam bidang perikanan. Dan juga di hujung sana, saudara ni boleh katakan wakil belia yang menceburi dalam bidang pertanian. Tadi saya duduk-duduk dengan dia, saya tanya, Amin, ada pokok manggis berapa banyak? Dia kata ada 3,000 pokok manggis. Alhamdulillah. Mungkin untuk permulaan ni, Datuk, mungkin saya boleh borak-borak apa perasaan Datuk? Kita ni dah orang cakap 1 tahun kerajaan Malaysia Madani dan hari ini kita berada di depan ramai yang kat sini. Kita tengok dah semakin banyak yang masuk untuk mendengarkan apa komen Datuk dengan kita punya 1 tahun kerajaan Malaysia Madani, Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Rosyam, Datuk Jamal, Cik Amin. Saya rasa sangat rendah diri lah dapat sepentas dengan nama-nama yang cukup terkemuka dalam bidang masing-masing. Encik Amin sudah tentunya dikenali sebagai agripreneur muda dalam bidang pertanian. Tapi bila saya duduk sebelah artis yang ilmunya sangat besar dalam bidang masing-masing tetapi masih mengakui bahawa pertanian itu mempunyai satu potensi yang besar, ia menggambarkan bahawa sektor pertanian ini sentiasa membuka ruang kepada pelbagai pihak. Yang 1 tahun yang lepas ni cukup sangat saya rasa teruja kerana kita punya fokus atau tumpuan Tok Rosyam kan merupakan keterjaminan makanan. Dan sentiasa orang mengatakan bahawa keterjaminan makanan tu tidak cukup. Jadi apa yang kita lihat bila disebut tidak cukupnya, ia mempunyai ruang dan potensi yang sangat besar untuk diceburi. Dan kalau kita lihat dalam dasar yang kerajaan telah laksanakan sekian lama, kita membagi tumpuan kepada pengembangan dan juga pembangunan sektor pertanian ni, sama ada tanaman, peternakan ataupun perikanan. Dan kita dapat gambarkan bahawa bantuan yang kita sediakan untuk memastikan pengembangan itu sentiasa berlaku. Kalau kita tengok setiap tahun, betul kan? Kita tengok lebih kurang 1.2, 1.4 bilion disediakan oleh kerajaan dan disediakan melalui pelbagai 1.4 bilion. 1.4 bilion tu. Jadi kalau kita tengok 10 tahun yang lepas ni lebih kurang 12 ke 14 bilion yang disediakan oleh kerajaan untuk memastikan kita sentiasa dapat meningkatkan lagi hasil-hasil pertanian kita dengan lebih baik.
production yang lebih tinggi, kualiti yang lebih meningkat, dan kita bukan sahaja dapat orang kata apa ni, bekalkan ke dalam negara tetapi juga ekspor. Tadi Datuk kata bahawa banyak yang kita import juga. Jadi kita cuba imbangkan. Cumanya kita nak pasti yang kita dapat, hasil yang kita lahirkan itu bukan sahaja banyak daripada segi bekalan tapi hasil yang tinggi kualitinya. Di dalam setahun ni kerajaan terus berusaha. Kita tengok pelbagai cara, kita dapatkan pelbagai kategori pengusaha, khususnya agropreneur muda, orang muda ni ke dalam pertanian supaya kita dapat meningkatkan lagi orang kata pencapaian keterjaminan makanan tersebut. Okey, tengok ya, khasnya yang ada di sini, apa yang berbagi Datuk KSU katakan tadi, peluang yang begitu besar sebenarnya harus kita sambut supaya kita nampak bahawa ruang dalam bidang pertanian ini masih besar lagi kerana tidak 100% diceburi oleh rakyat Malaysia. Nak pula keterjaminan makanan, kita tahu kita ada isu makanan yang tidak berapa cukup, yang kita banyak import. Cuba bayangkan kita import dalam 70 bilion satu tahun, kalau kita dapat kurangkan, maknanya kita ada bisnes yang terdampar ataupun tertebar di depan mata kita. Khasnya mereka-mereka yang mencari peluang dalam perniagaan, jangan hanya asyik tertumpu kepada perniagaan-perniagaan yang lain, tetapi bidang pertanian, kerana ini adalah satu sumber kekayaan yang ada di depan mata. Baik, sejak tahun 70-an, beliau telah menjadi seorang figura yang begitu besar sekali. Kalau nak ikutkan siapa yang tidak kenal dengan Datuk Jamal Abdillah, saya juga boleh dikatakan membesar dengan lagu-lagu beliau, dengan keterampilan beliau, dalam diam tidak diam. Walaupun duit dah banyak, pergi show sana, show sini, tetapi saya tak tahu kenapa Datuk Jamal involvekan diri dia dalam bidang pertanian atau bidang peternakan ikan. Saya pun tak faham kenapa. Selama hari ini kita tak nampak banyak berita-berita yang Datuk Jamal ada mengatakan tentang apa yang dia buat, apa yang diceburikan dalam bidang peternakan ikan ni. Dan hari ini kita membawakan kepada anda secara live, secara telus kepada anda untuk mendengar daripada mulut beliau sendiri kenapa Datuk Jamal masuk ke dalam bidang ini. Bukan saja ikan, penternakan lembu sekarang. Dah ada lembu dah. Dah ada lembu sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Nur Syamno. Terima kasih Datuk KSU dan saudara. Sebenarnya bermula pada minat saya kepada ikan hiasan ni membuatkan saya menggunakan modal sendiri untuk meneroka industri perikanan hiasan. Dan ikan-ikan saya itu diekspor walaupun saya hanya breeder tapi ada kalangan kawan-kawan saya itu dia ada CITES iaitu permit untuk ekspor. Jadi saya bermula tahun 2009 dan berkembang sekarang punya tanah sendirilah. Dan saya pun dah ada penyelia yang mengendalikan. Kemudian saya tengok, saya beli tanah, kemudian saya tengok ada isu makanan, keterjaminan makanan ni menjadi masalah negara, dan saya bantuan daripada pihak kerajaan seperti PPK, seperti veterina, Kementerian Pertanian sendiri membantu menampakkan jalan macam mana saya nak buka industri peternakan lembu pula. Dan dengan modal yang ada pada saya dah buka lebih kurang dalam, boleh memuatkan lebih kurang dalam 1,000 ekor untuk lembu, dan sekarang baru ada 70 dan baru siap. Dan banyak bantuan-bantuan kerajaan yang saya belum dapat lagi tapi tengah dalam proses untuk tahun hadapan. Ya. Tak, bukan untuk Datuk je Datuk. Hari ini kita ada ni ketua bos-bos daripada kementerian, daripada Jabatan Pertanian. Maknanya apa yang Datuk Jamal cakap tadi tu bukan untuk kita je, tetapi semua yang ada dekat sini ambil peluang ni. Silakan Datuk. Ya. Datuk KSU sendiri pernah turun ke kolam saya dan juga di ladang ternakan lembu saya. Jadi dalam proses untuk mendapatkan, untuk membesarkan lagi, saya harap pihak kementerian dan kerajaan akan bantu saya. Dan untuk projek yang akan datang yang paling baru di tanah sebelah saya itu, saya buat satu projek yang dinamakan Biofloc. Biofloc ni adalah perikanan berteraskan canvas, kolam yang guna canvas yang menternak ikan tilapia,
patin, keli dan sebagainya. Jadi saya mohon diberi perhatianlah kalau proposal saya masuk. InsyaAllah, insyaAllah. Amin. Sa- Tapi Datuk, saya nak tanya, kenapa Datuk sibuk-sibuk nak buat peternakan ikan pada asalnya? Kenapa tu? Saya sebenarnya saya minat. sebenarnya tanya Datuk juga soalan ni sebelum ni. Saya kira kalau Datuk ni dalam bidang sebagai artis yang cukup berjaya, mungkin secara logiknya berada dalam bidang perniagaan yang lain. Hotel ke, restoran ke dan sebagainya. Sepatutnya begitulah. Saya ada kilang sendiri, saya ada sepatutnya begitu kan. Tapi saya selesa dengan apa yang saya dah lakukan sekarang sebagai seorang penyanyi. Tapi timbul minat kerana saya meminati binatang, kemudian menyahut keseruan kerajaan bahawa terjaminan makanan ini akan berlaku, keperluan ini akan berlaku sampai bila-bila. Jadi ianya satu bidang yang boleh menjamin masa depan untuk anak-anak saya, bukan untuk saya. Dan juga disambut oleh agensi-agensi kerajaan di Perak, khususnya pembangunan program lembu tempatan. Saya akan supply, menyokong daging-daging di pusat pemroses daging lembu di Perak, halal industri Pak Lekir. Jadi saya untuk ini projek besar ni tu. itu yang Datuk KSU minta saya buat. Jangan buat kecil-kecil. Tak main lah kecil-kecil. Tak main kecil-kecil. Dan ini sebenarnya kalau anda tengok, bukan disebabkan Datuk Jamal, tetapi sebenarnya kementerian ni kita menggunakan figura-figura yang begini untuk memberitahu kepada rakyat Malaysia peluang dan ruang. Ya, peluang dan ruang yang ada untuk kita dapat benda-benda ni. Inilah benda-benda yang kita nak share dengan semua orang, dan insya-Allah hari ini pun kita akan dirakam dan kita akan siarkan dalam internet, apa semua, dalam YouTube, dan supaya semua rakyat Malaysia nampak. Khasnya adik-adik, belia-belia yang pelajar-pelajar yang ada dekat sini, mungkin hari ini usia anda 15 tahun ataupun 16 tahun, tetapi lagi 3-4 tahun anda sudah semakin matang mencari peluang. Dan kita ada di hujung sana, ini dia. Boleh saya masuk sikit tu? Sila, Sebelum Tok. saya pindah kita Encik Amin. Bila saya pergi, saya dua-dua saya dah melawat. Saya dah pernah melawat tempat Datuk Jamal, saya dah melawat tempat Datuk Rosham. Dan apabila saya melawat tu, kedua-duanya menyatakan latar belakang mengenai dengan minat. Tapi saya pun sebenarnya nak tanya juga mengenai cabaran. Sebab bila saya dengar cerita dua-dua figur luar ini, bukan bermula dengan mudah dalam pertanian. Dia ada minat tu yang paling penting. Saya dengar perkataan yang paling utama adalah minat yang boleh menarik kepada kejayaan satu projek pertanian tersebut. Cumanya boleh tak? Saya tanyalah, saya pula macam moderator. Tanya Datuk Rosham. Apa tu? Kita santai-santai tu. Tanya Datuk Rosham, apa cabaran yang pertama sekali bila mula melaksanakan pertanian dan apa kaedah untuk mengatasi itu dengan baik? Oh, saya kena tanya tu Okey, untuk pengetahuan semua, saya sekarang ni mengusahakan 175 ekar tanah di TKPM Lancang, di mana di tanah itu saya tanam nangka madu dan juga pokok durian Belanda. Saya tanam mangga, cukanan, dan saya ada bela lembu sikit, bela kambing, dan juga ada ternakan ikan. Alhamdulillah. Okey, kenapa saya minat dalam bidang pertanian? Sebab pertanian telah membesarkan saya. Walaupun saya duduk di Kuala Lumpur, Datuk, duduk di kawasan Setinggan, tapi arwah bapa saya pernah tanam serai tu. Pernah tanam serai, Tanam serai, inilah orang kata tanaman yang paling mudah. Tanam serai, tanam ubi untuk membesarkan saya. Dan saya melihat peluang ini, kalau bapa saya boleh tanam sikit-sikit dan benda tu boleh mendatangkan hasil, di situlah saya nampak bahawa ini juga adalah masa depan saya. Sebenarnya tu, kalau saya berlakon sampai bila orang nak tu? Jadi saya kena lihat apa jaminan saya untuk pensyen. Datuk Jamal tak apa, umur 60 lebih, suara sedap lagi. Saya umur dah 50 lebih, semua dah putih dah ni dah. Datuk Jamal tengok makin lama makin handsome. Saya tak faham. Gua tu Jadi cabaran dia ialah keinginan kita. Keinginan kita nak melaksanakan, tetapi keinginan saja tu tak boleh tu. Kerana untuk membuat segala benda dalam pertanian ni perlukan ilmu.
Cabaran dia lah kita kena cabar diri kita untuk bersama dengan agensi-agensi kerajaan untuk ambil tahu ruang dan peluang masuklah latihan. Kenapa saya cakap macam ni? Contoh, saya dah buat 2 kali tu, gagal. Pertanian ni saya dah buat 2 kali gagal. Yang pertama di Melaka saya tanam herba dan juga jati. Saya gagal kerana tak cukup ilmu. Ingatkan ada duit boleh buat segala-galanya. Yang kedua di Asahan Melaka, pada zaman mantan Perdana Menteri Tun Abdul Ahmad Badawi, saya bela kambing, di mana saya bela kambing, kambing saya hari-hari mati tu. Bila mati, barulah saya rujuk kepada veterina. Bila veterina datang, dia tanya, awak bagi makan apa? Saya kata saya ambil ni kelapa sawit punya daun, saya grind, saya bagi makan. Lepas tu dia gelak kat saya tu. Dalam muka dia saya boleh baca, alangkah bodohnya Rosyamno ni. Sebab saya grind sekali dengan duri-duri tu. Jadi bila kambing saya makan, perut dia sakit, dia mati lama-lama makin mati. Jadi maknanya cabaran yang paling besar ialah keinginan, kesungguhan kita. Kita kena lawan. Kerana banyak orang kata pertanian ni kotor. Orang kata kotor. Tak, pertanian itu tidak kotor. Kerana pertanian tu ada banyak ruang-ruang yang harus kita pelajari untuk memudahkan kita membuat pertanian. Memang pada awal dia semua kerja sukar. Tetapi kita boleh mengatasi cabaran-cabaran itu kerana kita tengok agensi-agensi di bawah kementerian ini ada terlalu banyak yang akan memberikan sokongan kepada kita. Maknanya kita nak ke tak nak saja tu untuk menghadapi cabaran itu. Itu tu. Bukan sahaja daripada segi mat teknikal, kita nak lihatkan bahawa semua yang masuk dalam bidang pertanian ini diberi sokongan. Malahan kita pun bagi insentif dari segi pembiayaan di pelbagai peringkat. Ada pembiayaannya dari segi kewangan, dari segi pinjaman, ada pembiayaannya daripada grant, ada juga pembiayaannya daripada segi barangan ataupun orang kata in kind. Jadi dari peringkat kementerian dan agensi-agensi yang ada pada hari ini, bos-bos semua ada pada hari ini, memang kita committed 100% untuk memastikan bahawa mereka yang terlibat dalam pertanian, peternakan, perikanan tu mendapat khidmat nasihat yang terbaik daripada kerajaan dan juga didukung dan disokong dengan kemudahan-kemudahan seperti pembiayaan. Supaya kita faham, modal misalnya khususnya macam Cik Amin kata, dia pernah kata satu cabaran bagi orang muda. Jadi kerajaan cuba masuk untuk memastikan bahawa kita dapat lagi penyertaan yang lebih banyak, khususnya orang belia ni, kita sediakan kemudahan-kemudahan. Betul lah Tok, macam Datuk Jamal banyak duit. Maksudnya bukan, Datuk Jamal ni ada duit. Dia nyanyi satu lagu je tak tahu berapa kena bayar. Tapi macam belia-belia orang-orang yang kat luar, yang kat mana ni, maknanya ada, boleh buat pinjaman tu Boleh ada pinjaman yang maknanya dia punya mudah ke susah tu? Datuk Jamal boleh, Datuk Jamal. Tapi pinjaman tu, pinjaman yang kita rasa interestnya mudah, rendah. Dan kita tengok pada kategori. Ada grant yang kita buat, grant sepenuhnya dan matching grant juga, tengok pada keadaan. Tapi saya rasa macam Datuk Jamal pun ada dapat bantuan, mungkin Datuk Jamal boleh Saya kongsi. pun ada jugalah grant daripada... Oh ada tu, tapi grant. Datuk tak cakap tadi. PPK pun ada bagi, veterina pun ada bagi, tapi tak terlalu banyak lah. Tapi agensi macam Agrobank ada menyediakan sebanyak 2 juta untuk peringkat lah. Tapi saya belum ambil lagi. Saya guna duit saya dulu. InsyaAllah kalau memerlukan modal yang lagi besar untuk membesarkan, insyaAllah saya akan gunakan. Baik, ini peluang yang ada. Okey, kita dengar ni orang tua-tua bercakap ni. Orang tua-tua. Orang tua-tua bukan saya tu, orang tua-tua bercakap. Jadi kita nak dengar orang muda bercakap. Orang muda. Tadi bila cakap PPK ni tadi, Datuk Azulita ada kat depan ni. Ini big boss Lembaga Pertubuhan Peladang. Lembaga Pertubuhan Peladang, PPK tu bawah dia. Jadi maknanya dia dengar sekarang ni. Okey, Amin. Okey. Nombor 1, Min. Kenapa awak masuk dalam bidang pertanian? Tak ada benda lain kau nak buat sebagai seorang belia? Dia kalau bukan penyanyi, dia tak tahu macam nak pasang mic. Nampak memang pertanian lah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Rosyam, Datuk Lokman selaku KSU, Datuk Jamal. Saya ni sebenarnya bahasa
gementar sikit lah. Pertama Hang kali tak ni. payah agak bentang, hang cakap je. Okey, kita santai je ni. Okey. Sebab saya masuk pertanian ni, terus terang cakap lah kan. Dari apa, cakap cara orang Kedah lah kan. Saya ni sekolah tak pandai. Ngaji tak pandai. Tapi saya dibesarkan dalam sektor pertanian. Kan? Jadi semua benda kalau kita usaha sungguh-sungguh dapat hasil. Kita boleh berjaya, boleh senang. Terutama orang muda lah. Saya dulu pun bukan minat pun pertanian ni. Secara terpaksa dan dipaksa. Siapa paksa? Orang tua-tua lah. Tapi bila lama-lama kita nampak benda tu. Terlalu banyak rantaian dalam sektor pertanian ni. Ruang dan peluang tu memang banyak. Kami orang muda ni sukalah bantuan-bantuan oleh kerajaan ni. Tapi kalau bantuan saja, tak ada minat, tak ada kesungguhan, tak boleh. Bagi saya pegang 3R. Rosyam? Bukan. Okey, okey. 3R tu yang pertama kena rajin. Rajin. Yang kedua bertambah rajin. Yang ketiga lebih rajin. Dua, tiga lah. Kalau tak rajin, apa pun tak jadi. Kena rajin ah. Ya, betul. Sebab bantuan banyak, kan? Orang muda tak boleh bertahan lama kalau tak ada bantuan. Kalau tak ada perancangan yang betul dalam sektor pertanian ni, boleh mati sekerat jalan lah. Caranya kita tak boleh sustain untuk terus ke depan. Apa yang anak muda kalau dia nak masuk dalam bidang pertanian, apa yang perlu mula-mula dia buat? Maksudnya dia daftar diri dia dengan agensi-agensi kerajaan ke macam mana, apa yang awak buat? Kalau anak muda yang nak ceburi bidang pertanian ni, memang banyak sangat peluang. Kalau tak ada pengalaman pun tak ada masalah. Bukan lulusan bidang pertanian pun boleh masuk. Sebab banyak latihan khusus. Cuma orang muda ni dia tak suka kadang-kadang tu pergi khusus. Kalau macam saya ni, saya bukan ada kelulusan dalam bidang pertanian. Jadi saya attend kursus saja. Bukan di Jabatan Pertanian saja. Kena bayar ke attend khusus? Free. Free? Makan free. Makan pun free? 4 kali, 5 kali sehari free. 4 kali, 5 kali sehari makan free? Ya, betul. Yalah, ni kita kerja jaman makanan. Kementerian ni banyak makanan. Betul. Okey, free. Jadi maknanya pergi kursus-kursus ni, seminar-seminar ni untuk dapat ilmu. Ya, betul. Sambil-sambil tu boleh makan angin. Makan angin. Wah. Saya sendiri pun nak 3 kali kursus. Datuk Jamal pun pergi kursus. Tak Tiga- malu ke tu? Apa nak malukan benda ni? Tak, Benda Datuk orang kenal. Pergi kursus dengan orang biasa ni. Saya tak peduli. Saya dengan isteri saya pergi kursus. 3 kali lah. Oh. Dah ada sijil semua. Kursus kahwin ke apa tu? Tak kursus berlembu, pemakanan berlembu, biosecurity, semua saya belajar. Ingat tadi Bukan poligami. Bukan poligami tu Jadi memang betul kena pergi kursus baru kita dapat tahu. Macam saya lah, macam aku tadi aku dah cakap diri aku dah. Aku ni lah kira petani paling bodoh kali. Belagak konon-konon ada duit, pergi bela kambing, tak nak pergi jumpa dengan veterina, lala kambing semua mati. Ya, betul. Sebab ilmu pertanian ni dia kena mesti up to date. Maknanya kau betulkan aku bodoh lah. Taklah macam tu. Hang baru jumpa aku hari ni, hang bodohkan aku Dah lah aku gurau je. Okey, Min. Min, hang tanam apa, Min? Hang tanam apa? Saya lebih fokus kepada tanaman buah-buahan. Tapi saya buat jugalah tanaman kontan seperti jagung, ubi keledek. Jagung berapa banyak ada? Jagung? Taklah banyak. Berapa? 5 hektar. You dekat mana kebun? Tempat saya dekat Sik Kedah. Wah, bolehlah saya ambil apa ni, hampas jagung tu. Ya, boleh. Saya beli nanti lah. Boleh. Tok, kena melalui sini. Saya yang tanya soalan. Saya agensi bawah dia sekarang. Sekarang masalahnya kita kalau banyak kita ternak, pemakanan, kos dia tinggi. Dedak, napier, macam jagung ni bagus lah. Kita campur dengan napier, campur dengan teh minyak kan. Ini yang dikatakan, apa yang anda ada di depan ni ialah networking. Dalam bidang pertanian ataupun perniagaan ni networking. Networking yang paling utama. Tengok Datuk Jamal.
Bila dia tahu orang tu tanam jagung, terus dia trigger. Okey, aku nak ni, boleh tak kau supply aku? Dan itulah yang nak kita ada pada pemikiran semua yang ada kat sini. Okey, 5 hektar. Manggis. Manggis kita ada lebih kurang 60 hektar lah. Kecil-kecil je, Datuk. Tapi bolehlah cara duduk kampung. Cara budak kampung cakap. 60 hektar. Ya. Berapa ribu pokok tu? 3,000 pokok. 3,000 pokok? Ya. Satu tahun kita boleh harvest 100 tan ke atas lah. 1 tan? Ya, 100 tan. 100 tan? 1 tan berapa ringgit? 1 tan. Ha, 1 tan dalam 8,000. 48,000. 8,000. 8,000. Wih. 800,000. Ya. Hang tak sekolah jadi jutawan, ha? Sebab pergi kursus. Oh, pergi kursus. Maknanya aku bodoh lah. Janganlah cakap macam tu. Sebab salah saya nanti. Janganlah cakap macam tu, serba salah. Maknanya mati kau cakap betul lah. Jangan orang panggil aku bodoh tau. Kau seorang yang berani. Oh, tak adalah. Ni, Min. Ya. Lagi kau buat apa lagi, Min? Kita fokus pada manggis dengan durian. Pada masa yang Durian sama. pun ada. Ya, musangking dan blackthorn. Berapa pokok ada durian? Sikit-sikit je bos, 2,000. Oh, ini kacau ni. Kalah aku ni. Itu sebab kita panggil dia duduk atas pentas, Datuk Rosyam. Agropreneur muda yang berjaya. Tepuklah sikit pada Cik Amin ni. Min, kau dah kahwin dah, Min? Ya. Dah kahwin tapi 3-0. Itu masalah orang ada duit. Itu masalah. Tak salah tu. Tak salah. Masalah orang ada duit. Nak Ya. bini banyak. Dia tak salah, dia kata dah kahwin ada 3-0. Dia tak cakap dia nak kahwin tu. Dia tak cakap, kau tak cakap kau nak kahwin kan? Tapi ada niat. Ada niat maknanya ada 3-0. Maknanya dia berani membuka di depan ini masuk YouTube tau. Saya tak berani bos. Orang rumah saya, orang isteri saja yang menakutkan. Kenapa orang-orang banyak duit ni takut bini? Saya. Datuk berani? Tak berani. Ni tu. Sayang. Ha? Sayang. Ni tu, 4 tu. 4 tu. Datuk berapa? 1. Datuk berapa tu? 1. Kau berapa? 1. Saya 4 tu. Declare. Dia lah yang pertama, dia lah yang kedua, dia lah yang ketiga, dia lah yang keempat. Jadi ini yang kita nampak sebenarnya. Orang dia kata dia tak sekolah tinggi. Hang sampai sekolah sampai tingkatan berapa? Ya, STPM. STPM tinggi lah tu, sijil tinggi pelajaran. Aku sampai SPM fail. Sama dengan saya pun. Sama tu. Ni saya yang diperbodohkan ni. Maknanya kau lah. Okey. Tok, balik pada Datuk. 2024 tu. 2024 apa sebenarnya target kementerian? Kalau kita lihat daripada aspek ketajiman makanan ni, dia ada beberapa faktor lah yang penting. Kalau orang katakan pencapaian, accessibility dan orang kata, lepas tu affordability, boleh di orang kata kos yang rendah untuk rakyat capai, beli. Dalam kita punya kerangka, kalau accessibility tu kita lihat kepada production, pengeluaran yang lebih. Jadi kita agensi kita ni buat research untuk hasilkan benih yang banyak. Kita tengok pada kawasan yang masih sama tetapi kita dapat hasil yang lebih tinggi. Padi umpamanya kan, kita cuba buat 5 kali dalam 2 tahun, biasanya 4. Lepas tu kita lihat pada penternakan pula, kita buat artificial insemination secara besar-besaran untuk kita pastikan baka yang ada tu baka yang baik, baka yang mempunyai orang kata hasil yang tinggi. Kalau kita tengok daripada perikanan pula, kita cuba lahirkan benih yang banyak. Kalau ikan ni, benih setiap tahun kita lahirkan lebih kurang dekat 6 bilion. 6 bilion benih ikan. 6 million ke 6 billion? Billion. 6 billion. 6 bilion. Jadi Tapi Tok, maaf Tok.
benih-benih kebanyakan ni dikontrol oleh kartel. Macam benih ayam, benih betul tak tu? Itu apa yang saya Jadi dengar. kita cuba nak jadikan lebih persaingan tu lebih besar. Kalau ikan misalnya kita ada di bawah kementerian dan agensi kita, kita ada juga swasta. Jadi kita boleh dapat pilihan. Kalau macam dari segi ayam juga, kita lihat kepada kita nak besarkan ruang untuk mereka masuk. Tapi ada industri-industri yang mana kita fikirkan bahawa kita perlu lebih banyak bagi galakkan dan modal. Galakkan kepada orang kita untuk menghasilkan benih. Betul. Sebab apa kalau benih dikontrol oleh kartel, maknanya harga tu tak akan berkurangan. Harga dia akan meninggi sampai bila-bila. Macam ayam kan. Kalau ayam kita buat sangkar macam ni, reban yang macam ni, dia punya anak ayam tu je dia dah charge tinggi. So kita nak jual nanti susah pula dengan harga yang rendah kan. Saya rasa pandangan Datuk tu memang mempunyai orang kata pandangan yang baik. Jadi dari peringkat DVS misalnya, dari peringkat kementerian ni, kita buka juga satu kepada luar untuk mereka bawa masuk supaya kita dapat pastikan kos yang rendah untuk perniagaan. Macam tadilah kita kata, selain daripada bekalan, kita nak pastikan kos untuk perniagaan tu semua dan peternakan itu lebih rendah. Macam Datuk kata tadi, daripada segi pemakanan. Jadi misalnya jagung, kita ada dasar mengenai jagung untuk kita kembangkan. Tahun ni merupakan tahun 24 ni tahun yang agak special sebab kita ada duit tambahan yang telah diberi oleh kerajaan pusat untuk kita laksanakan apa kita panggil keterjaminan makanan. Jadi kita telah kenal pasti beberapa pemain yang besar yang nak meningkatkan lagi, dia upscalekan dia punya pengeluaran tersebut. Kita akan tolong syarikat-syarikat ni untuk hasilkan pengeluaran yang lebih besar supaya dia boleh masuk balik secara volume kepada pasaran tempatan. Moga-moga yang tu dapat membantu, satu, daripada segi mengurangkan kos, duanya juga untuk membantu sebagai input kepada pemain-pemain yang lebih kecil ni untuk lebih berkembang. Jadi hasrat daripada tahun 2024 tu masih memastikan mana-mana sektor yang kita rasakan kurang. Kalau ayam ni SSR dia, apa ni, sara hidup dia tu. Macam benih bioflok tadi, Ya. benih-benih ikan tilapia, benih-benih ikan sepat. Betul. Itu kalau di seekor pun dah harga 30 sen. Kalau kita nak beli 100,000 ekor, kita nak besarkan sampai harga dia akan meningkat bila kita nak jual nanti. Tu pasal pemakanan tinggi. Jadi macam Datuk, yang mana Datuk boleh dapatkan benih tadi kan, biasanya swasta tu harga dia tinggi sikit lah. Jadi kita boleh ada pilihan untuk pergi ke agensi-agensi kita yang mempunyai agensi hatchery atau benih tersebut untuk dapatkan dengan harga yang agak kurang lah. Tapi yang pentingnya Datuk, kita juga Maknanya ada subsidi lah tu benih ni. ada. Ada subsidi. Siapa kata kerajaan tak membantu? Kerajaan bagi duit tu untuk membantu tu. Ada subsidi tu. Boleh tu. Berapa Datuk nak saya sign? Tak laku saya. Kau gelak dengan aku men. Itu peluang. Tok. Datuk Jamal. Datuk sibuk nyanyi. Datuk sekarang ni ada 70 ekor lembu. Lepas tu nak jadikan 1,000. Macam mana Datuk nak urus ni tu? Macam mana Datuk buat pengurusan ni? Saya ada usaha sama, sebenarnya saya ada MOU dengan pihak SADC Negeri Perak. Pertamanya yang tadilah pembangunan untuk supply kepada diorang. Halal hub untuk disebarkan kepada hypermarket semua. Dia akan packaging, akan sembelih dan semualah. Itu akan berlaku pada 2024. Siap. Dan selain daripada itu, perancangan dengan pihak SCDC ini ialah pembangunan restoran berkonsepkan daging, makanan laut dan juga saya punya lah melengkapkan di bawah nama saya untuk melengkapkan perniagaan lembu tu. Ambil daging dari situ, buka restoran dan sampai kepada ni. Jadi maknanya Datuk buat MOU lah. Maknanya Ada MOU, MOU ada lah. MOU. Jadi Bantuan maknanya ada. pengurusan tu ada juga bawah Datuk apa semua. Pengurusan ada saya punya tim dan diberi kerjasama daripada pihak SCDC lah. Baik. Satu yang saya dapat lihat pada Datuk Jamal ni, dia lepas show tu, malam tu show kadang pukul 2-3 pagi,
Datuk Jamal akan hantar dia show. Pagi besok dia hantar gambar dia di ladang. Maksud komitmen yang tinggi kepada Datuk Jamal ni kepada pertanian tu sangat baik. Dan yang kedua yang paling penting, Datuk Jamal sentiasa mencari bimbingan yang tepat. Mungkin atas dasar pengalaman yang sebelum Bernasib baiklah kerana ladang kolam ikan saya, ladang ikan arwana dekat dengan ladang lembu. Dan yang nak untuk bioflok ni vlog ni dekat juga dengan situ. Jadi tanah-tanah tu kawasan situ je. Mudahlah. Bukan mudah walaupun Datuk Jamal, tetapi dia habis show malam lari kat sana. Yalah, orang nak berjaya ni bukan perkara yang mudah. Sama juga dengan tuan-tuan puan-puan yang ada dekat dalam dewan ni. Walaupun hari ini belum bermula apa-apa, tetapi nak berjaya ini kena dapat information. Dan information inilah yang paling penting. Amin. Men, apa target kau 2024, men? Target 2024. 2024 kita bercadang untuk mengeksport manggis ke Australia. Mengeksport? Ya, Manggis ke Australia. Australia? Ya. Wah, international Ya, di bawah bimbingan Jabatan Pertanian jugalah. Oh, maknanya Jabatan Pertanian tolong. Kau tak boleh buat sendiri ke? Dah kaya. Tak boleh buat sendiri sebab kita perlu, dia ada protokol-protokol yang kita perlu patuhi. Kebenaran ekspor dari segi persediaan ladang kan, permit semua. Kita perlu melalui jabatan. Kita tak boleh nak melompat terus. Nanti banyak masalah. Baik. Apa yang anda dapat daripada perbincangan pada hari ini, forum pada hari ini, sebenarnya banyak peluang dan ruang yang disediakan oleh pihak kerajaan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, khasnya orang-orang muda, selalulah pergi ke website kementerian untuk melihat ruang-ruang dan peluang-peluang yang ada. Macam Datuk KSU kata, ada pinjaman mudah, ada geran, ada juga untuk belia-belia. Jadi ini paling banyak. Dan apa yang pengalaman ada pada Datuk Jamal tadi sebagai seorang figura yang besar, tapi dah menceburkan dalam bidang pertanian. Begitu juga dengan Cik Amin. Dan saya sendiri tu, saya bukan hanya habis dekat ladang, tetapi saya buat produk hiliran. Macam ni yang kementerian nak, Datuk. Jadi kita ada upstream, lepas tu pengusaha tu terus buat produk dia sendiri di peringkat downstream macam ni. Inilah satu galakan yang sangat kita inginkan daripada pengusaha-pengusaha. Dan ini pula Tok, saya buat buku. Saya terjemahkan dekat dalam ni macam mana experience saya. Saya mula dekat dalam bidang pertanian, bidang industri apa. Maknanya senang, mudah untuk ni. Jadi maknanya pertanian ini bukan berakhir di situ. Bukan hanya dekat ladang, tetapi boleh berakhir kepada produk-produk hiliran. Jadi macam Datuk Jamal tadi kata nak buat apa benda tu? Bio apa benda tadi tu? Bio apa tu? Bioflok. Menghasilkan ikan macam tilapia, keli, tapi menggunakan canvas. Tengok. Ini dia benda-benda baru nanti nak ekspor. Yang sana pun nak pergi ekspor dah. Jadi ini peluang dan ruang yang harus kita lihat supaya kita nampak bahawa dalam bidang pertanian ini terlalu besar. Dan boleh. Jadi maknanya itu saja kita punya ni dapat kita punya perbincangan hari ini, forum hari ini, dan saya serahkan balik kepada pengacara untuk acara selanjutnya. Okey Datuk. Jangan sampai saya nyanyi Datuk. Itu kalau you nyanyi saya habis lah.